daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, inna minan nas mafatihal lil khair maghaliqa lisyarr. Nabi kata manusia ni ada macam-macam. Ada daripada kalangan manusia ni dia menjadi kunci untuk membuka kebaikan dan dia menjadi penutup kepada kejahatan. Manusia ni macam-macam, tuan-tuan. Orang kata rambut sama hitam, hati lain-lain. Tak boleh baca pun kadang-kadang tu. Nampak baik tapi jahat. Nampak macam tak berapa baik tapi baik. Nabi SAW kata manusia ni macam-macam. Ada sebahagian daripada manusia ni mafatihal khair. Dia menjadi kunci kepada kebaikan. Melalui dia macam-macam kebaikan dia buat. Dia menjadi pencetus kepada idea kebaikan. Idea-idea kalau keluar daripada dia semuanya baik. Tidak cukup dengan itu, maghaliqa lisyarr. Dia menjadi penutup kepada pintu-pintu kejahatan. Ini satu jenis. Kalau nak baik, pergi cari dia ni. Dekat dia semua baik. Hak tak baik tak ada. Tapi Nabi kata, wa inna minan nas mafatihal lisyarr. Tapi ada sebahagian manusia yang dia menjadi kunci, menjadi pencetus kepada kejahatan. Wa maghaliqa lil khair. Dan dia menjadi penutup kepada kebaikan. Ada macam ni. Segala yang jahat, dia. Tak ada baik pada dia. Jadi manusia ni Nabi kata ada dua macam. Hak satu ni baik saja, jahat tak ada. Hak satu ni jahat saja, baik tak ada. Tapi Nabi kata, fatubah liman ja'alallahu mafatihal khair ala yadaihi. Beruntunglah orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dia ni kunci kebaikan. Siapa jadi orang baik, dia beruntung. Tuan-tuan, kita duk baca tasyahud dalam semayang. Selain daripada kita selawat, kita ucap salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita juga ucap selamat ke atas hamba-hamba yang soleh. Kalau kita jadi orang soleh, soleh makna baik. Kalau kita jadi orang baik, 1.6 juta orang Islam dalam dunia ni semayang. Dalam sembahyang dia tahiyat, dia baca tasyahud. Dalam tasyahud tu dia doa kepada Allah supaya Allah bagi selamat kepada orang-orang yang baik. Doa tu dapat ke dia. Dengan syarat dia jadi orang baik. Automatik 1.6 juta orang Islam sembahyang masa tasyahud, dia doakan keselamatan untuk orang baik. Kalau dia orang baik, dia dapat doa tu. Maka Nabi kata apa? Fatubah liman ja'alallahu mafatiha al-khair. Maka beruntung orang yang jadi orang baik. Beruntung. Wa wailun liman ja'alallahu mafatiha syarr ala yadaihi. Dan celakalah orang yang jadi orang jahat. Pasal apa? Pasal orang jahat tidak didoakan kebaikan untuk dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Kata dia, Allah berfirman di dalam satu hadis qudsi. Sabda Nabi, Inna Allah katabal hasanat was sayyiat. Allah sudah tentukan pahala dan dosa. Ini Tuhan tentu. Buat baik, dia bagi pahala. Buat jahat, dia bagi dosa. Ini benda sudah ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman hamma bihasanah. Tuhan suruh Nabi bagi tahu. Siapa niat nak buat baik, siapa teringat dalam hati dia nak buat baik, falam ya'malha, tapi tak buat. Ingat kata nak mai kuliah malam ni, last minute tak jadi mai. Katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilah. Satu pahala penuh Tuhan tulis. Nak abang kata pemurah Allah Subhanahu wa ta'ala ni, niat saja pahala penuh. Barang siapa hamma, ada ingat nak buat baik, falam ya'malha, tapi tak buat. Dia memang niat, dia memang sungguh-sungguh ingat nak buat, tiba-tiba ada gendala, ada arai, tak jadi buat. Katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilah. Tuhan tulis satu markah penuh.
Fa in huwa hamma biha fa'amilaha. Tapi siapa ingat nak buat dan dia buat. Katabahallahu lahu 'indahu 10 hasanatin ila 700 dha'fin ila adha'afin katsirah. Tuhan bagi dekat dia paling kurang 10 pahala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala boleh bagi 700 pahala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala boleh bagi adha'afin katsirah, berlipat-lipat kali ganda pahala. Berdasarkan kepada apa dia buat. Dia ingat kata nak main masjid dan dia main, Tuhan bagi 10 penuh dekat dia. Dia ingat kata dia nak perang jihad, nak mati syahid dan dia buat, Tuhan boleh bagi dekat dia 700 kali ganda pahala. Bahkan Tuhan boleh bagi adha'afin katsirah, tak tahu berapa kali lipat ganda, bergantung kepada ikhlas dia dan bergantung kepada limpah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha. Sebaliknya siapa teringat nak buat jahat tak jadi buat, katabahallahu lahu 'indahu hasanatan kamilah, dapat 1 pahala. Hak kita duk tahu bila orang teringat nak buat dosa tak berdosa lagi, dan kalau dia tak buat tak ada apa-apa, kalau dia buat baru kira berdosa. Dalam hadis Bukhari ni Nabi SAW kata apa? Dia teringat nak buat jahat tak jadi buat, tak jadi tu dapat pahala. Fa in huwa hamma biha fa'amilaha. Tapi kalau dia ingat nak buat jahat dan dia buat, katabahallahu lahu sayyi'atan wahidah, ditulis 1 dosa. Maknanya apa dia tuan-tuan? Allah Subhanahu wa taala ni Tuhan Maha Pemurah, Maha Penyayang. Pemurah dari segi bagi pahala dekat kita ni Tuhan tak berkira. Maha Penyayang ni maksudnya apa? Tuhan sayang kat kita. Buat baik bagi 10, bagi 700, bagi berganda-ganda, buat jahat bagi 1. Pasal apa? Pasal dia sayang kita. Pun macam tu. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Nabi kata akan mai ke depan Tuhan pada hari akhirat esok satu orang laki-laki al-azimus samin, yang badan besar, gemuk, mai menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. La yazinu 'indallahi janaha ba'udah. Apabila ditimbang amal dia, pahala dia tidak lebih daripada berat sebelah sayap nyamuk. Tengok ke appearance dia tu, tengok ke zahir dia tu, tengok ke dia tu dengan al-azimus samin, nampak macam orang hebat. Nabi kata apabila ditimbang amal dia di depan Allah Subhanahu wa taala, la yazinu 'indallahi janaha ba'udah. Pahala dia bila timbang-timbang nak dapat berat sayap nyamuk pun tak ada. Wal iazu billah. Nabi kata bacalah ayat ini. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Sadaqallahul azim. 105 surah Al-Kahfi. Nabi kata hampa baca ayat ni. Baca ayat ni, inilah yang dimaksudkan oleh ayat ni. Tuhan kata apa? Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Namun timbangannya di sisi Allah tidak lebih daripada sayap nyamuk. Tidak ada timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayap nyamuk ni tuan-tuan ambil buah atas penimbang, tak bergerak jarum. Nak habang kata dia ni tak ada apa yang dia bawa balik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan bayangkan hadis qudsi tadi. Satu orang teringat nak buat baik, tak jadi baik, 1 pahala. Kalau dia teringat nak buat baik, dia pergi buat baik, sama ada dia dapat 10, sama ada dia dapat 700, sama ada dia dapat berlipat-lipat kali ganda pahala. Allah saja yang tahu. Minimum 10 pahala untuk 1 kebaikan. Kalau di atas dunia Allah bagi dia hidup 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, dia teringat nak buat jahat, tak jadi buat, 1 pahala. Teringat nak buat jahat, pergi buat jahat, 1 dosa. Macam tu punya pemurah Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata ada manusia bila mati bangkit di padang mahsyar esok, timbang-timbang amalan dia seberat sayap nyamuk pun tak ada pahala yang dia bawa balik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maksud dia apa tuan-tuan? Hadis yang kita baca mula tadi. Nabi kata apa dalam hadis yang kita baca mula tadi? Nabi kata manusia ni macam-macam.
Ada manusia, kata Nabi SAW, Allah jadikan dia ni mafatihal lil khair, jadi pencetus kepada kebaikan. Orang ni pahala jenuh. Untung orang yang di atas dunia, dia menjadi pencetus, menjadi pemula, menjadi orang yang mula buka pintu kepada satu pintu kebaikan. Dia berpahala, orang yang ikut apa dia buat, dia lagi duk dapat pahala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Satu sahabat Nabi, nama dia Dirar bin Al-Azwar radhiyallahu anhu. Dia kata, aku jumpa Nabi SAW. Dirar, dia pergi jumpa Nabi SAW. Sampai depan Nabi, dia kata, umdud yadak. Dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, suamai tangan. Hulurkan tangan Tuhan. Umdud yadak. Bentangkan tangan Tuhan. Ubayya'ka 'alal Islam. Aku nak bay'ah. Aku nak janji taat setia, aku akan berjuang untuk Islam. Ni Dirar ni. Qala Dirar, summa qultu taraktul qidah. Di depan Nabi, dia confess. Dia luah segala benda hak dia duk biasa buat sebelum ni. Dia luah habis segala jahat dia di depan Nabi SAW. Dia kata, taraktul qidah. Aku dah tinggal judi. Qidah ni tuan-tuan, dia asal dia, makna dia macam bekas, macam mangkuk. Kan kita baca hadis Nabi nak wafat, waktu duduk dekat dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata Nabi nampak lorat, nampak sakit sungguh dekat nak wafat ni. Nabi minta ayam, dibawa mai ke depan Nabi satu qadah. Qadah ni maksud satu bekas, satu mangkuk, satu besen ayam. Nabi celup tangan dia dalam ayam tu, Nabi sapu di muka. Itu qadah asalnya. Dimaksudkan dalam hadis ni, al-qidah ni sejenis judi yang menggunakan bekas macam tu. Dia panggil qidah. Bila Dirar pergi depan Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, suamai tangan. Aku nak berjanji kepada Tuhan yang aku apa pun lepas ni, aku kira untuk Islam. Dia kata dekat Nabi, taraktul qidah. Judi aku tinggal habis. Maknanya sebelum ni dia kaki judi. Aku tinggal dah judi ni. Wa azfal qiyan. Aku tinggal dah segala keseronokan menyanyi dan penyanyi. Azfa ni maksudnya muzik tu. Muzik tu dia panggil azf. Al-qiyan, qainat. Apa penyanyi. Tuan-tuan kita baca hadis. Apa? Nabi kata, iza fa'alat ummati 15 khaslah halla bihal bala. Apabila umat aku buat 15 perkara ni, halal bala Tuhan nanti turun. Di antara 15 perkara tu Nabi kata apa? Wal qainat wal ma'azif wattukhizatil qainat wal ma'azif. Apabila umat menjadikan al qainat, penyanyi-penyanyi wanita, wal ma'azif, dan juga alat-alat muzik dijadikan pujaan, dijadikan idola mereka, bala Tuhan nanti mai. Ini Dirar bin Al-Azwar, bila dia pergi depan Nabi, dia habang benda ni. Dia kata, ya Rasulullah, taraktul qidah. Judi semua aku tinggal dah. Wa azfal qiyan. Aku tinggal dah ni segala ma'azif, segala muzik, al-qiyan, segala menyanyi-menyanyi semua, pocok-pocok ni semua tinggal habis. Dia kata, aku tak mau dah benda ni semua. Wal khamr, arak, aku tinggal dah. Dulu aku complete package ni semua. Aku ada judi, aku ada minum arak, aku berseronok, aku mabuk, dulu aku macam tu. Wa karril muhabbar fi ghamrah. Kembalikan kepada aku baju perang aku. Dia kata. Dulu dia duk perang di sebelah musuh Islam. Hari ni dia nak dengan Nabi SAW. Bagi mai balik, dia kata, baju perang aku. Wa hamli 'alal musyrikin al-qitala. Dia kata, bekalkan kepada aku benda-benda ni semua untuk aku berjuang melawan musuh. Dia kata, fa ya rabbi la ughbanan sabqati. Dia kata, wahai Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak tertipu dengan habuan yang bakal aku dapat nanti. Aku tinggal benda-benda ni semua, aku pegang Islam. Aku akan dapat pahala. Mudah-mudahan pahala ini tidak menipu aku. Dia kata, aku tak mau. Tuan-tuan, ramai tuan-tuan, orang merapu berubah jadi elok, merapu balik. Ramai. Bukan di Malaysia,
bahkan di seluruh dunia. Merapu ni tak ada. Tak ada contoh punya merapu. Tak tahu berubah. Berubah ni sampai kita takut tengok. Berubah dia tu sampai kita jadi takut tengok. Lebih pada kita pula punya berubah. Tak lama Tuhan cabut balik benda tu. Patah balik. Dia teruk pada hak awal dulu lagi. Ada. Kih-kih macam ni ada. Pasal apa? Wallahu'alam. Ada sebahagian tak boleh cari makan. Dia duk cari makan dengan cara tu. Bila dia tinggal benda tu, dia nak kepada Islam hak sungguh-sungguh ni, tak boleh cari makan. Nak belah anak bini tak ada duit. Akhirnya patah balik. Ada macam ni. Tu sebab kita bila tengok orang hak macam-macam ni berubah, tolong doa kat dia. Tolong doa dekat dia. Minta, ya Allah, ya Tuhanku, kekalkanlah Islam dan iman pada aku dan pada dia ni. Kita sendiri pun kena minta juga. Ke dia pun minta juga. Pasal apa? Takut. Tak lama. Masa tinggal tu habis. Tengok-tengok dia start balik. Rambut terojan mai balik. Mai balik rambut tu. Pasal apa? Bila disiasat-siasat, suruh sudah miss. Pasal itulah punca cari makan dia. Wal'ayazubillah. Jadi Dirar bin Al-Azwar, dia pergi depan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku tinggal habis dah benda ni. Mudah-mudahan pahala aku nak dapat ni tidak menipu aku. Faqad bi'tu mali wa ahli ibtidalah. Dia kata, ya Rasulullah, aku jual harta keluarga aku dan sebagai ganti aku mengharapkan pahala dan keredaan Allah. Ni aku tinggal ni segala dunia glamour aku ni aku tinggal habis. Aku mengharapkan pahala dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bila dengar macam ni, faqala Rasulullah SAW, ma ghubinat safqatuka ya Dirar. Nabi kata, wahai Dirar, apa yang hang hilang, dia sebut tadi, keseronokan dia, glamour dia, apa semua, apa yang hang hilang itu sama sekali tidak akan merugikan kamu. Nabi kata, pasal apa? Pasal hang dapat ni Islam dengan iman ni bukan boleh dinilai dengan harga apa pun di atas dunia ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu sebab kita kena selalu doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa Nabi minta. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau gelincirkan hati kami. Ba'da iz hadaitana, setelah engkau bagi hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, dan bagilah kepada kami dari sisi engkau belah kesian. Kesianlah ke kami ni. Dulu kami teruk, ni baru sedang. Kesianlah ke kami. Jangan balik kami ke zaman tu. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, engkaulah Tuhan yang maha memberi. Tuhan boleh bagi hidayah, tidak ada orang lain boleh bagi. Dialah Tuhan yang maha memberi. Hidayah tu dia dah bagi ke kita. Jangan dia gelincirkan kita daripada hidayah yang dia dah bagi.